Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, channel boleh mula? Boleh kita mulai Ustaz? Oh, baik. Kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini yang kalau kita merujuk di dalam takwim, kita berada pada 20 Rabiul Awal. Kalau tak silap saya 20 Rabiul Awal kan. Yang mana kita, alhamdulillah, kita berada pada masih lagi dalam momentum, dalam suasana kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana bulan Rabiul Awal adalah bulan yang dikaitkan dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dikaitkan dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat elok kalau bulan Rabiul Awal ini kita banyak mengingati, mengulang-ulangi, mengenang kembali cerita tentang bagaimanakah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kehidupan Nabi ini, kita sedia maklum, Nabi ini semasa hidupnya diturunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka di antara ayat-ayat Al-Quran yang Nabi tidak tinggalkan, Nabi membacanya pada setiap hari adalah dua surah pelindung, iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Seperti mana kita pernah membentangkan tajuk kelebihan yang ada pada surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Justru itu, kita semua seboleh-bolehnya setiap hari jangan kita terlupa untuk kita membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Di antara intipati kandungan yang terkandung dalam surah Al-Falaq ini adalah ayat-ayat yang berbentuk doa perlindungan yang kita panjatkan kepada Allah yang merupakan pentadbir, merupakan pemelihara, yang merupakan pengatur bagi sekalian alam. Kita ini manusia yang lemah, kita mudah terdedah kepada perkara-perkara yang buruk. Allah menjadikan ada perkara yang baik, Allah juga dengan keizinannya boleh memberikan keburukan yang berlaku kepada kita. Justru itu tidak ada tempat lain yang kita kena selalu minta perlindungan kepada Allah, sudah pasti kepada pengatur, pemelihara sekalian alam, iaitu Rabbul Falaq. Pada minggu lepas, kalau tuan-tuan dan puan masih ingat, kita telah pun selesai membincangkan ayat yang pertama, yang mana ayat yang pertama mengandungi perintah dari Allah ditujukan secara khusus dan secara umum kepada Nabi dan kepada kita umatnya untuk kita melafazkan
bentuk perlindungan pada kalimah a'udzu. Kita juga telah memberikan ulasan, komentar apakah hikmah di sebalik lafaz a'udzu. Jadi pada pagi ini kita akan melanjutkan lagi perbicaraan kita yang mana kita nak masuk kepada ayat-ayat yang menjelaskan apakah perlindungan yang kita minta kepada Allah yang satu-satunya tempat kita berlindung. Jadi untuk lebih jelas, izinkan saya untuk memaparkan nota ringkas yang saya akan paparkan menggunakan slide PDF PowerPoint. Jadi saya pohon jasa baik tuan-tuan dan puan, jika ada nota ringkas ini mungkin boleh dirujuk. Okay. Suara saya moga-moga tuan-tuan dapat dengar dengan jelas. Okey, saya telah unmute-kan tuan-tuan dan puan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada soalan nak ditanya, sila kemukakan melalui ruangan chat. InsyaAllah nanti saya akan buka audio pada tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga nota yang saya paparkan ini sebenarnya telah diedarkan sebelum daripada ini. Baik, kita terus pergi kepada ayat yang kedua. Okay, waktu kita ini sangat singkat, hanya ada 1 jam saja. Marilah sama-sama kita memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Okay, kita terus pergi kepada apa yang kita nak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena tengok pada ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim min syarri ma khalaqa. Kalau kita matikan, kita tak bunyilah qa, kita akan wakafkan, kita akan qalqalahkan khalaq. Okey, min daripada, syarri kejahatan, ma apa-apa, khalaqa yang telah dia ciptakan. Okey, ayat yang kedua merupakan perlindungan yang pertama yang kita pinta kepada Allah untuk diberikan perlindungan. Perlindungan ini adalah perlindungan supaya dijauhkan dari apa sahaja ma tu merujuk kepada apa sahaja makhluk Allah yang telah Allah ciptakan. Khalaqa merujuk kepada kata kerja, merujuk kepada fi'il, perbuatan yang mana Allah ni dia telah menciptakan. Okey, jadi ayat yang kedua dia Allah kita mengatakan Allah itu dia telah menciptakan. Okey, menciptakan apa? Kalau kita baca pada ayat yang kedua, kita baca ada yang Allah telah ciptakan, ia memberikan unsur-unsur yang mendatangkan keburukan, iaitu syarri. Okey, syarri merujuk kepada kejahatan. Apa-apa yang telah dia ciptakan. Maknanya Allah ini dia telah menciptakan. Okey, Allah telah menciptakan apa? Kita sedia maklum bahawasanya Allah ini adalah Al-Khaliqu. Allah adalah pencipta. Allah itu pencipta kepada apa? Okey, kita sedia maklum bahawa Allah ini dia adalah pencipta kulli syai'in. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk dalam surah Az-Zumar ayat nombor 62, kita mendapat jawapan. Allah ni dia cipta semua, dia ciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Siapa yang tidak diciptakan? Semua Allah telah ciptakan.
Kerana Allah itu dia pencipta. Selain daripada Allah, ia membawa maksud telah diciptakan. Selain dari Allah, dia adalah diciptakan. Kita manusia termasuk yang telah Allah ciptakan. Haiwan termasuk yang Allah ciptakan. Tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, lautan, jin, apa lagi? Kita boleh senaraikan semua makhluk yang telah Allah ciptakan. Sebab itu kita panggil dia makhluk. Kenapa makhluk? Merujuk kepada yang telah diciptakan. Makhluk ni dia bahasa Arab. Kalau sesuatu yang kena cipta, dia panggil makhluk. Pencipta siapa? Allah itu pencipta. Allah yang menciptakan masa, maka Allah lah yang akan mentadbir masa. Allah yang menciptakan siang, dialah yang akan mentadbir siang. Allah lah yang menciptakan malam, maka Allah lah yang mentadbir waktu malam. Jadi kita boleh nak ringkaskan dalam surah Al-Fatihah telah dijelaskan. Allah ni dia adalah pentadbir sekalian alam, Rabbul Alamin. Dia pentadbir sekalian alam. Kalau Allah yang mentadbir sekalian alam, maknanya semua itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Okey. Kenapa kita minta daripada kejahatan? Sudah ini menunjukkan bahawasanya Allah ini dia pencipta semua benda, semua perkara. Tidak ada yang Allah tidak ciptakan. Namun ada yang Allah ciptakan itu bawa kebaikan, bagi manfaat kepada kita, beri faedah kepada kita. Ada juga yang Allah ciptakan itu boleh membawa kesan yang buruk pada kita. Okay. Tetapi yang kita nak minta lindung bukan yang baik. Kita minta lindung sudah pasti dari perkara-perkara yang buruk. Maksud kata ayat pertama ni adalah doa yang umum yang dilafazkan apa sahaja makhluk-makhluk Allah yang Allah telah ciptakan yang memberikan keburukan, kita minta lindung kepada Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Kenapa kita minta lindung kepada Allah? Kerana kita dah sebutkan, kerana dia adalah pemelihara. Dia itu adalah Ar-Rabbu. Kalau tuan-tuan lihat dalam nota yang ada dinyatakan, makhluk-makhluk Allah yang telah Allah ciptakan yang ia mendatangkan keburukan dia umum. Kata Syekh As-Sa'di, ya, dalam tafsirannya beliau mengatakan makhluk yang Allah ciptakan itu merujuk kepada semua makhluk Allah, sama ada manusia, jin ataupun haiwan. Kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Jalalain, ditafsirkan bahawasanya makhluk yang dimasukkan dalam ayat pertama, ayat kedua itu, kata dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan tidak dikira dia, mengambil kesemua sekali. Makhluk yang hidup, dia mukallaf atau tak mukallaf, benda-benda mati seperti racun dan sebagainya, dia termasuk dalam ma khalaqa. Binatang berbisa. Apa lagi benda yang membahayakan tentera perempuan? Apa saja? Racun, binatang berbisa, jin yang jahat, manusia yang jahat. Apa lagi? Tentang senaraikan apa sahaja yang boleh mendatangkan keburukan, ia sudah terkandung di dalam ayat yang kedua. Kalau kita sudah melalui zaman COVID-19. So kalau COVID-19,
Kalau wabak H1N1 ke, virus ke, kan, wabak ke, ia semua termasuk di dalam ma khalaqa, apa yang telah Allah ciptakan. Apa-apa kejahatan yang Allah ciptakan, kita minta elak. Kerana Allah tu dia pencipta dan dia juga adalah pemelihara terhadap apa yang diciptakan. Tetapi kita kenalah ada usaha, kenalah kita minta untuk diberi perlindungan. Untuk kuatkan lagi, mengukuhkan lagi ayat yang kedua ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa mengamalkan zikir pagi dengan zikir petang, tuan-tuan akan menemui Nabi SAW, dia selalu zikir. Ada waktu pagi dia zikir, waktu petang dia zikir. Okey, tuan-tuan pernah dengar, pernah baca, ataupun saya yakin tuan-tuan dah amalkan zikir pagi. Kalau tuan-tuan masih ingat, kalau tuan-tuan pernah mengetahui bahawa Nabi ini pagi-pagi dia akan minta apa jua kebaikan yang ada pada waktu pagi. Pagi-pagi, Nabi juga dia akan minta perlindungan daripada apa-apa keburukan yang ada pada waktu siang itu. Begitulah sebaliknya. Kalau waktu petang, Nabi akan meminta kebaikan yang ada pada waktu petang sampai malam. Kalau waktu petang tu ada keburukan sampai malam, Nabi minta perlindungan. Okey, saya sepintas lalu saya kongsikan zikir pagi dan petang yang dalam zikir tu Nabi meminta perlindungan kepada Allah daripada mana-mana keburukan. Kalau yang baik, Nabi minta Allah bagi. Kalau yang buruk, Nabi minta Allah lindung. Zikir berbunyi, Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas zikir itu baru Nabi sambung bentuk doa. Doa bentuk permintaan. Nabi kata, Rabbi, ya Tuhanku, as'aluka, aku meminta kepada engkau, khaira ma fi hadzal yaumi, kebaikan, apa-apa kebaikan yang ada pada hari ini, wa khaira ma ba'dahu, dan apa-apa kebaikan selepas hari ini. Maknanya, Nabi kalau pagi-pagi, dia akan minta kepada Allah, apa jua kebaikan, Nabi minta hari itu diberikan. Termasuklah selepas waktu pagi. Lepas tu Nabi akan doa juga, minta perlindungan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepada engkau, min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Nabi juga dia meminta perlindungan daripada keburukan yang ada pada hari ini dan perlindungan keburukan yang ada selepas waktu pagi itu. Kesimpulannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta setiap hari dia apa jua kebaikan, sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang, Nabi minta kepada Allah. Begitu jua apa-apa keburukan yang boleh berlaku pada hari itu, sama ada pagi ataupun waktu petang, Nabi minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Justru itu, kita dapat mengetahui bahawasanya Allah ini, dia yang menciptakan ada sesuatu yang boleh memberikan kebaikan,
Allah jualah yang menciptakan dengan izinnya boleh mendatangkan sebarang mudarat. Yang boleh bagikan kebaikan Allah. Yang boleh melindungi keburukan mudarat, jawapannya adalah Allah. Kalau kita dah mengetahui, kita kena ada usaha untuk minta perlindungan. Maka salah satu cara untuk meminta perlindungan adalah dengan mengulang-ulangi membaca surah Al-Falaq. Okey, itu adalah ayat yang pertama. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, pengajian kita pada pagi ini dengan ayat yang ketiga. Jadi ayat yang kedua tadi kita dapat pelajari ia datang dalam bentuk secara umum. Apa jua makhluk-makhluk Allah yang ada unsur-unsur keburukan. Okay. Ayat yang ketiga. Okay. Bermula ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keburukan yang disebutkan secara spesifik. Kalau ayat yang kedua tadi dia umum. Apa jua kejahatan dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Bermula ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, Allah ada menyebutkan secara khusus, secara spesifik apakah di antara contoh makhluk-makhluk Allah yang boleh memberikan keburukan. Ayat yang ketiga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri, wa min dan daripada. Kenapa kita bunyikan yang wa itu adalah dan? Merujuk kepada ada lagi yang ingin dipinta perlindungan. Dan min daripada syarri kejahatan. Kejahatan apa? Ghasiqin, iaitu kejahatan malam, idza apabila waqaba, waqab telah bermulanya gelap gelita. Okay. Ayat 3 ini Allah menyebutkan secara lebih spesifik di antara banyak makhluk Allah yang Allah ciptakan, ia ada berkaitan dengan malam yang telah gelap. Okey, malam yang telah ghasiqin idza waqaba. Bilakah yang dikatakan ghasiqin idza waqab? Jika kita merujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, ada diterangkan. Bila tu ghasiqin idza waqab, Imam Mujahid di sini merujuk kepada salah seorang tabi'in. Namanya adalah Mujahid rahimahullah. Beliau mengatakan malam jika dia telah gelap gelita, iaitu ketika matahari telah terbenam. Kalau mengikut pentafsiran Mujahid, beliau mengatakan bahawasanya yang dikatakan ghasiqin idza waqab apabila matahari telah terbenam. Matahari telah terbenam adalah seperti yang kita biasa seringkali faham, ia berkaitan dengan masuknya waktu maghrib. Kalau maghrib sudah masuk, sudah tiba, ia dikaitkan dengan matahari terbenam. Kalau ikut tafsiran Mujahid, maghrib saja, apabila sudah maghrib, ia sudah dikatakan ghasiqin idza waqab.
Kalau merujuk dalam tafsir Al-Jalalain, dinyatakan bahawasanya ghasiqin idza waqab membawa maksud jika malam sudah menjadi gelap atau ketika bulan sudah pun hilang. Jadi kalau kita gabungkan antara tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir Jalalain, maknanya malam tu sudah dikira bermula apabila menjelangnya masuk waktu maghrib. Sampailah bulan sudah hilang daripada pandangan di langit. Maknanya malam sudah gelap gelita. Malam apabila dia sudah tiba, ada keburukan-keburukan yang boleh datang. Okey, antaranya satu contoh, izinkan saya menerangkan satu contoh. Okey. Dalam hadis Nabi SAW, hadis ini ada kaitan dengan waktu malam. Apabila senja nak masuk maghrib, ada sesuatu perkara yang kita perlu lakukan kerana dia ada kaitan dengan kejahatan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda yang bermaksud. Okey, ini tuan-tuan dan puan ya, kalau masuk waktu malam, waktu senja, kita ingatkan dulu, di zaman dulu kan ibu bapa, mak dan bapa kita selalu kata kan, mak ayah kita kata, balik, dah senja ni kan. Kalau kita dipanggil balik kan, haiwan-haiwan dimasukkan ke dalam reban, kan, dimasuk ke dalam kandang. Anak-anak dipanggil balik supaya jangan keluar waktu maghrib. Kenapa? Okay. Di dalam hadis Nabi SAW menerangkan, apabila menjelangnya waktu malam ataupun waktu petang merujuk kepada waktu dah nak pergi kepada senja, Nabi SAW kata, halanglah anak-anak kamu keluar daripada rumah. Maknanya kita tak boleh bagi anak-anak keluar dari rumah menjelang waktu senja, maghrib tak boleh keluar. Kenapa? Ini kerana pada waktu menjelang malam, syaitan sedang berkeliaran. Waktu maghrib ni, waktu senja, kan sudah nak masuk kepada waktu maghrib, waktu itu syaitan sedang berkeliaran. Okey. Jadi apabila nak masuk malam, jangan bagi keluar. Kalau anak bersukan, bermain, kalau kita ke taman, kita ke padang, maka kita kena susun. Kalau macam sekarang maghrib jam 7. 7:03 itu sudah maghrib. Kalau di Malaysia 7 dah maghrib. Jadi kalau kita tahu 7 tu dah maghrib, sepatutnya kalau kita pergi taman, kan, kalau kita ke taman bermain, exercise, bersukan, berjoging ke apa ke, maka kita kena bersiap sedia untuk kita pulang apabila menjelang masuk waktu maghrib. Tetapi kadang-kadang kita dapati masyarakat kita ni dia tak alert. Dah dekat-dekat waktu nak maghrib baru nak turun bermain, baru nak ke padang. Kalau boleh dekat-dekat maghrib kita dah tak boleh nak keluar. Kerana waktu tu dikaitkan dengan syaitan sedang berkeliaran. Kemudian Nabi menjelaskan, kalau malam tu dah macam sudah panjang sedikit, waktunya telah berlalu, kata Nabi, kalau mereka nak keluar, waktu tu dah tak apa. Bukan bermaksud Nabi suruh anak-anak keluar malam. Bukan maksudnya begitu. Tetapi kalau nak keluar juga ada urusan, nak keluar pada waktu malam tu, biarlah maghrib itu berlalu sebentar. Kan, kalau kita pukul 7 tu, maknanya biarlah kita ambil dalam setengah jam ke, kan, 7.30 tu, 7.45 tu, kalau nak keluar mungkin dah boleh dah keluar. Kalau waktu maghrib je, contoh anak kita kata dia nak ke kedai, contoh kan, kita kata jangan, maghrib sekarang jangan keluar. Okay, nanti kalau nak keluar,
Maghrib tu dah berlalu, barulah boleh keluar. Okay, kenapa? Dikaitkan dengan syaitan. Lepas tu, Nabi perintahkan kita, kalau waktu tutup pintu-pintu rumah, ucapkan bismillah. Zaman ialah kalau rumah di kampung-kampung, dia adalah tingkap-tingkap yang kena dibuka, kena ditutup, pintu kena ditutup. Tapi ketika ditutup, hendaklah mengiringi dengan ucapan bismillah, kerana pintu-pintu, tingkap-tingkap yang ditutup membaca bismillah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Kalau kita tutup tanpa membaca bismillah, syaitan boleh mengiringi, boleh masuk rumah itu melalui pintu-pintu tingkap dan pintu-pintu rumah. Jadi kita pesan pada anak-anak kita, kita kata pada anak kita, okay, tutup pintu tu, tutup tingkap. Dulu kita selalu, kalau di kampung-kampung, orang-orang tua selalu pesan pada kita kan. Dia kata, Kak Long, tutup tingkap tu, pergi tutup pintu tu, malam dah ni, dah senja. Tapi sepatutnya kita kena sebut, tutup tingkap tu baca bismillah, nanti syaitan masuk ikut tingkap dan pintu itu tanpa dibaca bismillah. Okay. Kemudian, Nabi pesan lagi kepada kita, kalau menjelang waktu malam, kita kena ikat bekas-bekas menyimpan air dengan membaca bismillah. Okay. Kenapa kena ikat begini? Kalau di zaman Nabi dulu, air itu disimpan di dalam kulit-kulit haiwan kan. Kita pernah tengok cerita-cerita yang dia minum air melalui macam kulit-kulit haiwan, diletakkan air dalam tu. Lepas tu, dia perlu diikat. Kalau zaman sekarang, kita pakai cerik ke, kita pakai jak ke, kita ada dalam cawan ke, jangan dibiarkan dia terbuka. Nabi kata, menjelang malam juga jangan dibiarkan minuman-minuman itu terbuka tanpa ditutup. Nabi kata kena tutup dengan apa jua cara. Kena tutup. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis yang lain, sebenarnya kenapa Nabi suruh tutup bekas-bekas makanan dan bekas-bekas minuman? Kerana wabak dia akan turun pada waktu malam. Jadi Nabi kata kita tidak ketahui malam bilakah wabak itu Allah Ta'ala turun. Jadi kita bimbang kalau wabak itu turun ketika mana waktu bekas makanan kita, minuman kita yang tak ditutup, kita bimbangi, kita khawatiri malam itu wabak turun. Maka wabak itu akan kena pada minuman yang kita nak minum lagi keesokan hari dia. Sebab tu Nabi meminta kepada kita membaca bismillah ketika kita kena menutup bekas-bekas makanan kita dengan apa? Dengan apa saja perkara-perkara yang boleh menutup perkara tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini sebenarnya nak menunjukkan bahawa apabila malam telah gelap ni, ada macam-macam kejahatan yang boleh berlaku. Dan antaranya tadi kita kata, kalau dah menjelang maghrib, syaitan-syaitan berkeliaran. Kan? Lepas tu waktu malam ini juga wabak-wabak Allah boleh turunkan. Dia ada kaitan dengan kejahatan. Syaitan ni memang jahat dah. Tak ada syaitan yang baik. Tak ada. Tak ada jin yang baik. Tak ada. So, maksudnya syaitan ni memang jahat. Jadi dia termasuk dalam keburukan yang kita minta lindung kepada Allah. Dan waktu malam ini kan gelap, kan mungkin ada pencuri, ada perampok, mungkin ada maling kan, maling. Mungkin ada orang datang mencuri, kita tak tahu. Tapi kita sebagai manusia yang lemah, kita bentengi, kita minta perlindungan itu daripada syaitan setiap minta perlindungan daripada malam yang gelap. Malam ni apabila gelap, apa jua keburukan, maka kita minta lindung. Tuan-tuan tahu bahawasanya kalau tuan-tuan biasa, tuan-tuan tahu kan ada haiwan-haiwan
yang dia akan aktif pada waktu malam. Ada kan? Binatang-binatang yang berbisa, dia boleh muncul pada waktu-waktu malam yang sejuk. Boleh jadi. Kan? Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah lindung apa jua keburukan yang boleh berlaku apabila malam itu dia sudah gelap. Okay, ini adalah kejahatan yang kedua. Semoga-moga terjelas dengan penerangan ringkas saya. Kita pergi kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Okay. Nanti saya jawab soalan tuan-tuan ya. Ada soalan di ruangan chat. Okay. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan, kejap nanti saya jawab soalan Puan Mazni ya, insya-Allah. Nanti saya akan jawab soalan itu sebentar lagi. Okey. Kita teruskan dengan ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini mengandungi kejahatan yang ketiga. Kenapa kita kata kejahatan yang ketiga? Kerana pada ayat 4 kita akan jumpa perkataan syarri ini merupakan penyebutan syar yang ketiga. Penyebutan syar yang ketiga. Kalau kita lihat pada ringkasan ayat begini, mana ayat dia? Okey, begini. Okey, sekejap ya. Saya tunjukkan ayat dia secara keseluruhan. Kalau tuan-tuan lihat pada ayat yang saya paparkan di skrin Zoom, tuan-tuan dan puan-puan, tuan akan mendapati ayat yang keempat yang kita akan bicarakan ini, perkataan syar di sini adalah syar yang ketiga. Kalau ayat yang kedua tadi adalah syar yang pertama, ayat yang ketiga mengandungi syar yang kedua, diulang kali kedua, dan kali ketiga perkataan syar diulang pada ayat yang keempat. Dan sebentar lagi kita masuk kepada syar yang keempat berada pada ayat yang kelima. Okay, kita kembali kepada wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Kita lihat ayat yang keempat, keterangan ayat yang keempat. Ayat yang keempat berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min, dan kita dah sebutkan apa makna dan. Dan min, daripada, kita minta perlindungan dan daripada syarri, kejahatan. Kejahatan siapa? An-naffatsati. An-naffatsati. Merujuk kepada orang. An-naffatsani merujuk kepada orang yang menghembus-hembus. Okey. Naffatha ini merujuk kepada penyihir. Orang yang buat kerja menyihir. Orang yang menyihir, salah satu caranya adalah dengan menghembus-hembus. Naffathat. Okey. Banyak menghembus. Naffathat. Tukang sihir yang dia akan menghembus-hembus. Menghembus-hembus maknanya, kalau kita lihat dalam tafsiran Al-Jalalain, mengatakan nafasat itu ialah meniupnya tanpa mengeluarkan air ludah dengan perkataan tertentu, iaitu membaca mentera. Okey, ahli sihir, orang nak buat ilmu hitam ni, kita akan dapati mulutnya akan terkumat kamit. Kan dia baca apa? Sama ada mungkin boleh kaitan dengan Pak Dukun, Pak Nujum. Wallah, dia bahasanya berbeza. Kalau
Kalau di Malaysia kita selalu panggil apa? Mungkin kita panggil dukun, mungkin kita panggil pawang, mungkin kita panggil bomo. Maksud dia, tukang sihir ni bahasa Quran. Dalam bahasa kita, mungkin dia buat ilmu hitam, mungkin dia nak santau ke, kan mungkin dia nak buat dalam bentuk sihir. Sihirlah, santau tu termasuk dalam perincian sihir. Jadi orang yang buat sihir ni, orang yang dia nak santau ke, dia nak buatlah ilmu sihir ni, dia akan menggunakan kaedah membaca, sekejap perempuan ya. Ya, saya sabar bateri. Okey. Orang yang melakukan ilmu sihir ni tuan-tuan, dia akan membaca beberapa mentera-mentera. Mentera-mentera inilah yang selalu dikumat-kamitkan. So kalau kita kata Pak Dukun lah, Pak Dukun, kita ambil yang dukun yang jahat lah. Okay. Kalau dia nak sihir, bomo tu, maka dia akan membaca mentera-mentera. Sambil dia baca mentera-mentera tu, dia boleh menghembuskan tanpa mengeluarkan air ludah. Mungkin dia boleh tiup, mungkin dia hembus, kan dia akan membaca mentera. Mentera-mentera itulah sebenarnya ada kaitan dengan bacaan-bacaan yang boleh memanggil jin-jin. Kalau cerita lawak lah, kalau macam cerita yang ditonjolkan dalam cerita P.Ramlee, yang baca mentera tu kan, mambang tanah, mambang air. Itu sebenarnya panggil jin. Sepatutnya tak boleh lah. Mungkin itu dijadikan sebagai bahan pengajaran. Tapi sepatutnya itulah sebenarnya bacaan-bacaan mentera-mentera yang nak memanggil jin. Kan? Jin tanah, jin air. Jadi kalau bomo yang benar, kalau dia orang yang benar, dia akan hanya baca ayat Quran, dia akan baca zikir-zikir yang Nabi ajar. Kalau kita dengar zikir-zikir yang tak difahami, tak jelas, ada sesuatu. Jadi hati-hati. Jadi kita bukan nak bincang tentang ilmu sihir secara lanjut, tetapi kita nak mengomentari apa maksud nafasa. Jadi menghembus-hembus di situ, kalau merujuk kepada tafsir Jalalain, iaitu dia menghembus-hembus tanpa mengeluarkan air ludah sambil membaca mentera-mentera. Okay. Dia menghembus-hembus di mana? Fil uqad, pada simpulan. Uqad bermaksud simpulan. Maknanya pada tali-tali yang disimpul. Mungkin boleh jadi benang yang disimpul, mungkin boleh jadi tali yang disimpul, kemudian boleh ditiup. Pada yang disimpul itu menggunakan hambusan yang dibaca bersamanya mentera-mentera. Jadi orang buat ilmu sihir ni sangat dikaitkan dengan menghembus-hembus. Okay. Kalau kita merujuk kepada tafsiran, contohnya dalam tafsiran Ibnu Kathir, contohnya dinukilkan daripada tafsiran Mujahid mengatakan, iaitu ketika wanita-wanita itu membaca mentera dan menghembus pada tali. Ini sudah kita ceritakan. Kenapa disebutkan wanita? Kerana ayat nafasat ni dia seperti muannas. An-nafasat ada juga yang mentafsirkan penyihir daripada kalangan wanita. Kita mungkin pernah dengar cerita Mak Lampir. Perempuan yang menjadi tukang sihir. Kita tengok cerita macam Harry Potter kan, nampak macam lawak-lawak. Tapi dia macam orang kata magic kan. Sebenarnya dia sangat dikaitkan dengan ilmu sihir. Dengan ilmu
sihir. So digambarkan apa? Perempuan ke lelaki. Kita tengok kan, perempuan. Ada fathat. Tetapi bukanlah membawa maksud tukang sihir ini didominasi oleh wanita. Bukan. Walaupun nafathat dikaitkan seperti penyihir wanita, tetapi dalam tafsir Adwaul Bayan memaksudkan adalah secara pasti sihir ini sama ada daripada wanita ataupun juga boleh merujuk kepada lelaki. Dua-dua sama. Okey, bukti yang lebih jelas sudah kita bicarakan bahawasanya an-nafathat ini pada zaman Nabi disihir oleh seorang lelaki, iaitu seorang Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam. Dia telah menyihir Nabi SAW. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah selesai pada ayat yang keempat. Kita memahami tafsiran ayat yang keempat secara ringkas. Sebelum kita lanjutkan dengan ayat yang kelima, izinkan saya menerangkan tentang penggunaan alif lam. Penggunaan huruf alif lam ya. Alif lam sebelum perkataan nafathat, tuan-tuan akan menemui ada penggunaan alif lam di hadapannya. Alif lam ini dia adalah ma'rifah, kata nama khas. Kenapa digunakan al? Lepas tu nafathat. Kenapa dimasukkan alif lam? Kata para ulama tafsir, maksud dia begini. Kenapa? Okay, kalau Allah gunakan alif lam di sini merujuk kepada kenapa dispesifikkan, kenapa dikutakan kata nama khas, membawa makna semua perbuatan sihir dia membawa keburukan. Tidak ada sihir yang baik. Semua sihir dia bawa keburukan. Dia memberikan kesan buruk, berdosa, boleh jatuh kepada hukum kafir. Ilmu sihir. Tak ada orang buat ilmu sihir yang baik. Sebab itu diletakkan huruf alif lam an-nafathat nak memberitahu bahawasanya secara spesifiknya kan ilmu sihir itu membawa kepada keburukan. Okey, sebelum kita lanjutkan pada ayat yang kelima, izinkan saya menghubung kaitkan kenapakah ilmu sihir itu diletakkan pada ayat yang keempat selepas menyebutkan kejahatan malam yang telah gelap. Okey, ini di antara hikmah ataupun munasabah susunan ayat. Okey, kenapa? Okey. Dia antara jawapan yang para ulama cuba mencari hubung kaitnya begini. Okey ya. Kenapa perbuatan ataupun tukang sihir yang hambus tadi dia diletakkan selepas waktu malam yang gelap? Okey. Ada di kalangan para ulama tafsir mengatakan kerana perbuatan sihir ini dia berkaitan dengan waktu malam. Dikaitan dengan waktu malam. Mungkin tak nampak tulisan kuning kan, saya bagi warna merah. Okey, kenapa sihir dikaitkan dengan malam yang gelap? Kerana sihir sangat mujarab jika dilakukan ia pada waktu malam yang gelap. Jadi ada perkaitan. Sihir dilakukan adalah pada waktu malam yang gelap. Bukan bermaksud siang tak boleh. Tetapi malam yang gelap ni sangat sesuai untuk dilakukan ilmu sihir. Ada perkaitan dia. Okey. Kenapa ada yang sanggup buat ilmu sihir ini? Ada kaitan dengan ayat yang berikutnya. Kenapa? Kerana orang yang buat ilmu sihir ini jiwanya telah rosak. Di sini kaitan dengan jiwa. Okey.
Sihir kan, tukang sihir ni tak baik, kita kata. Jahat. Tidak ada sihir yang bawa kebaikan. Kenapa wujudnya ilmu sihir ini? Ayat yang berikutnya seolah-olah memberikan jawapan, kerana orang yang buat sihir ini, dia ada penyakit jiwa. Jiwanya rosak. Kenapa jiwanya rosak? Dalam jiwanya itu ada perasaan hasad. Ada perasaan hasad. Kalau dia sudah ada hasad, dia tidak teragak-agak untuk menggunakan ilmu sihir. Ilmu sihir ini akan dilakukan pada malam yang gelap. Pada malam yang gelap. Okay. Jadi, malam yang gelap sangat sesuai dilakukan perbuatan menyihir. Kenapa boleh sanggup menyihir? Dikaitkan dengan jiwa yang ada hasad. Begitulah perkaitan antara ayat nombor 3, nombor 4, nombor 5. Perkaitan ayat 5, 4 dan 3. Okay. Kemudian kita belajar tadi pada ayat yang kedua, kenapa di sini disebut umum makhluk Allah yang jahat. Ini umum. Kenapa dispesifikkan waktu? Okey, maksudnya begini. Makhluk Allah ini betul tak salah satunya adalah waktu? Benar. Kan? Makhluk Allah ini juga dikaitkan dengan perbuatan manusia. Makhluk Allah juga. Makhluk Allah yang jahat itu juga termasuk pada perasaan dan jiwa. Makhluk Allah juga termasuk dalam Allah. Kejahatan dia adalah
Alhamdulillah, syukur pada Allah, tuan-tuan dan puan dapat kita bersiaran sekali lagi. Alhamdulillah. Mohon maaf tuan-tuan dan puan ya. Line saya dia terputus. Ya, dah lama tak terputus. Alhamdulillah, takdir Allah. Hari ini dia terputus. Okey, sikit kita puan, kita ada lagi dalam beberapa minit. Okey, tadi kita dah sampai. Tuan-tuan boleh dengar tak suara saya? Boleh kan? InsyaAllah. Okey. Tadi kita dah sampai pada ayat nombor berapa? Sekejap. Oh, saya buka suara tuan-tuan perempuan ya. Okey dah, saya dah buka suara perempuan. Okey. Tadi kita dah sampai pada ayat yang keempat kan tentang ilmu sihir. Okey, insya-Allah nanti mungkin kita akan boleh sambung pada kelas yang berikutnya untuk ayat yang kelima, kejahatan yang keempat. Lepas tu kita senaraikan apa pengajaran dia, apa tindakan dia selepas tadabbur. Okey, saya jawab dulu soalan mana-mana yang ada tanya soalan tadi. Okey, sekejap. Saya nak tengok soalan. Kita tak ada soalan, kita boleh tanya. Mana pula soalan dah hilang? Dah hilang. Oh, tadi ada soalannya tapi dah hilang. Okey, ada soalan. Kejap ya. Okey, saya jawab soalan dia yang ditanya secara direct ni. Dia tanya soalan, dia kata, saya pernah melihat seorang berilmu merawat penyakit pesakit guna jin Islam, guna ayat Quran, contohnya Dewa 12, wali-wali guna. Tak boleh ke Ustaz dia juga menyebut Allah sembuhkan dengan izinnya? Okey, yang ini saya wallahu ta'ala a'lam. Okey, dewa-dewa ni, ini sebenarnya dah tak betul ya. Sebenarnya kita tak perlu, maksud dia begini, sebenarnya kita tak perlu untuk menggunakan khidmat jin-jin. Kalau tuan-tuan dan perempuan baca, ada dalam surah jin ya, ada dalam surah jin yang mana ada jin-jin yang beriman, mereka mengatakan ada manusia pergi minta perlindungan, minta tolong jin. Sebenarnya tak boleh. Dia bukan membawa kepada kebaikan tapi membawa kepada keburukan. Jadi kalau kita nak berubat, orang yang sakit terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca sahaja ayat-ayat Al-Quran dan baca zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita bimbang jatuh kepada perbuatan, dibimbangi boleh jatuh kepada kesyirikan. Baik, kita soalan lain sekejap. Banyak juga soalan ni. Saya ni kalau saya boleh jawab, saya jawab ya. Nenek saya pernah membaca mentera-mentera yang pelik-pelik sehingga hari ini. Adakah ayat-ayat termasuk sihir tapi dia juga rajin baca Quran dan solat? Okey. Okey, sekalipun kalau kita rajin baca Quran, sekalipun kita solat, tapi kalau kita baca mentera-mentera ini sebenarnya pun dilarang di dalam agama. Kalau boleh elakkan. Cuma saya tak katalah mentera-mentera yang dibaca pelik-pelik tu ayat-ayat sihir tu, saya tak tahu. Jadi kena ditunjukkan apa yang dia baca tu. Kalau bukan ayat Quran, kalau bukan zikir-zikir yang Nabi ajar, apa ucapan tu? Yang itu kena dilihat terlebih dahulu supaya kita dapat menentukan adakah itu panggilan jin ke mentera tu. Itu saya wallahu a'lam, tapi kena dilihat terlebih dahulu. Okey, ada soalan, jika kita jemur pakaian dekat luar tak sempat nak angkat waktu senja, pakaian tu tak apa, dia tak dikaitkan dengan syaitan. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya, kenapa mesti kejahatan dalam dunia ini? Okey, begini. Dunia ini sebenarnya adalah tempat ujian. Okey, tempat ujian. Antara yang jahat adalah iblis, adalah syaitan. Kenapa Allah perlu jadikan syaitan? Kenapa Allah perlu jadikan iblis? Kalau kita tahu, kalau Allah itu tahu tentang jin itu ada yang jahat, adanya syaitan, adanya iblis, jawapan dia, jin ini, syaitan ini, iblis ini, dia adalah merupakan ujian bagi anak-anak Adam. Allah nak uji kita. Seperti mana Allah mendatangkan kepada kita musibah.
Kan? Kenapa Allah tak kesian dekat kita bagi musibah? Kenapa perlu ada musibah? Jawapannya, Allah hidupkan kita ni sebenarnya adalah ujian. Allah menguji manusia itu. Engkau nak sihirkan orang ke atau tak nak sihirkan orang? Allah nak uji pada orang itu. Jadi orang yang terkena sihir itu pun ujian. Dia telah diuji oleh Allah terkena sihir. Orang yang menyihir itu pun adalah ujian. Jadi itu hidup ni adalah penuh dengan ujian. Apa-apa pun ia bergantung pada izin Allah. Kan? Contohnya Allah menguji kita, kan? Dalam keadaan kita terpaksa nak mencuri ke tak mencuri. Allah bagi ujian. Jadi maksud dia, kenapa perlu ada kejahatan dekat dunia? Jawapan dia, dunia ini merupakan adalah medan untuk Allah memberikan ujian. Orang yang buat jahat, dia tahu dia buat tu jahat. Tanya tak maksud saya. Kenapa perlu ada orang melakukan kejahatan? Itulah ujian Allah kepada orang yang nak buat jahat. Tiada orang yang mencuri, dia tahu curi itu baik. Tak ada. Tapi kenapa dia buat? Itulah ujian yang Allah bagi pada dia. Allah nak uji dia tentang dosa, Allah nak uji dia tentang ilmu, Allah nak uji dalam segala-galanya. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, adalahkah saka termasuk dalam kategori sihir? Jawapannya adalah ya. Cuma bentuknya bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Saka ni kita yang sebut dia. Tapi sihir ni dia umum. Dalam bahasa Quran dia panggil sihir. Dalam bahasa kita, ilmu hitam ke, santau ke, itu semua termasuk di dalam sihir. Okey. Ada yang saya tengok pakai kain berwarna lah macam-macam. Apa ni? Ni soalan tak habis. Okey. Sihir adakah berkekalan pada pesakit atau bila sihir sudah dibuat adakah pesakit akan mengalaminya lagi? Okey. Macam Nabi SAW, Nabi pernah disihir. Okey, sihir dia dilakukan oleh manusia. Okey, maka sihir ini sudah pasti ia boleh dibuang. Dia boleh dicegah. Okey, jadi apabila seseorang itu telah hilang daripada disihir, adakah sihir itu boleh datang kembali? Boleh, jika Allah mengizinkan. Oleh sebab itu, kita digalakkan untuk melindungi diri kita daripada kita disihir. Seperti mana kita sebutkan sebelum ini, Nabi SAW sendiri mengulang-ulangi setiap hari membaca perlindungan daripada penyakit ain, daripada jin yang jahat. Apabila telah turunnya surah Al-Falaq dengan An-Nas, Nabi tidak meninggalkan lagi surah-surah tersebut. Ini membawa maksud sihir boleh berlaku kepada semua jenis manusia kalau Allah mengizinkan. Setelah sihir itu sembuh, boleh tak berulang kembali? Jawapannya boleh. Jika kita tidak melindungi kita dengan zikir-zikir. Jadi ada banyak zikir yang boleh lindungi kita daripada sihir. Antaranya adalah surah yang kita sedang pelajari. Wallahu ta'ala alam. Orang-orang dulu suka pakai syair-syair petua-petua untuk rawat penyakit sambil selawat. Itu saya wallahu alam. Syair-syair itu apa? Okey. Dia sebenarnya cukup dengan bismillah. Kita orang beriman, apa-apa pertolongan kita pada Allah. Jadi kalau kita, contohnya kita nak buat perkara yang baik kan, sambil bersolek tu baca bismillah cukup. Tak perlu kita nak panggil benda-benda lain betul tu elakkan. Itu sepatutnya ni dilakukan. Okay, bagaimana kita nak tegur kalau ada ahli keluarga melakukan kesyirikan tersebut? Sudah pasti kita kena tegur. Kerana syirik ini dia boleh bawa kepada kekufuran. Dia boleh jatuh kafir. Dalil dia, kalau tuan-tuan merujuk kisah
malaikat Harut dengan Marut. Kalau kita merujuk dalam surah Al-Baqarah, kisah Harut dengan Marut, malaikat yang Allah bekalkan dia ilmu sihir. Kita belajar dekat ayat tu, bukan syaitan tu, bukan malaikat itu dia yang suka-suka mengajar ilmu sihir, tetapi Allah Ta'ala nak uji manusia yang ada dekat Babil ketika itu. Kisah malaikat Harut dan Marut, mereka nak belajar ke tak belajar ilmu sihir? So adalah ujian ke situ Allah beri. Tapi Allah kata, siapa yang ilmu sihir ini, dia kafir. Orang-orang Yahudi ni, mereka suka mengamalkan ilmu-ilmu sihir. Ada di dalam Al-Quran menyebutkan. Banyak soalan ni tuan-tuan perempuan. Saya nak jawab. Okey, bolehkah kita baca ayat-ayat pelindung ke dalam air? Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak ada ilmu tentang baca ayat-ayat pelindung ke dalam air ni. Saya wallahu a'lam. Setakat yang kita tahu, kalau macam Nabi nak tidur, dia akan tadah kedua tangannya seperti berdoa, dia hembuskan pada kedua tangannya, kemudian baru Nabi akan membaca 3 kul, Nabi sapu daripada kepala sampai ke kaki. Yang itu Nabi tak guna air, tapi Nabi meniup-niup, menghembus-hembuskan pada kedua telapak tangan dia. Kalau kita nak baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan Anas, baca pada air, lepas tu air tu kita bagi anak kita minum, iaitu saya wallahu alam. Saya tak dapat saya tak ada ilmu nak menjawab soalan tersebut. Tetapi yang sunnahnya sebaik-baiknya kita kena menggerak-gerakkan lidah. Sebab dia termasuk zikir. Jadi kalau kita hanya sekadar mendengar ayat dibaca, dia tak sama macam kita sendiri yang baca. Sebab lidah kita ni dia kena gerak-gerakkan. Jadi jawapan dia, yang sunnahnya kita minta individu tersebut membacanya. Bukan pada kita baca siap-siap Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan Anas dalam air, kemudian kita minta bagi pada orang, kau minum air ni, aku telah jampi dia. Yang tu saya wallahu a'lam. Saya tidak ada jawapan tentang cara seperti itu. Tetapi yang sebaik-baiknya, pembaca itu yang perlu menggerak-gerakkan lidahnya untuk membacanya. Okey. Adakah membaca ayat-ayat maksurat salah satu ayat pelindung? Ya. Di dalam Al-Maksurat yang dikarang, disusun oleh As-Salbana itu, dalam tu ada ayat-ayat bentuk pelindung. Ada dikit-dikit pelindung. Ada. Okey, jawapan lain ni banyak soalan yang ditanya. Saya minta kalau boleh, jasa baik tuan-tuan dan perempuan, sekejap saya tunjukkan tuan-tuan dan perempuan link untuk tajuk-tajuk sihir ni. Sekejap. Tuan-tuan cari ni sekejap. Saya tunjukkan link untuk dekat YouTube. Kita tengok sekejap ya. Perang gerila dengan syaitan. Sekejap. Okey. Saya tunjukkan tuan-tuan sekejap dekat YouTube. Tuan-tuan nampak tak ni apa video yang saya paparkan ni, YouTube ya. Okey, sebenarnya ada lebih kurang dalam 21 siri ya. Tuan-tuan tengok nanti dekat dari YouTube tu, tuan-tuan tekan tajuk dia Perang Gerila dengan Syaitan. Tuan-tuan tekan kat itu, Perang Gerila dengan Syaitan. Tuan-tuan akan nampak dekat situ ada macam bawah Akademi Tadabbur. Kita tengok yang gambar saya paparkan sekarang ni. Okey. Sebenarnya kita pernah bedah buku ni. Kita tengok buku yang tajuknya adalah Perang Gerila dengan Syaitan. Okey, alhamdulillah kita dah buat lebih kurang dalam 21 siri. Tuan-tuan boleh lihat dekat sini, dekat YouTube ni kejap. Okey, tuan-tuan tengok dekat sini kan. Kat sini, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok dekat sini, ada banyak jawapan yang tuan-tuan dan puan-puan tanya pada saya tadi. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Maksudnya, tuan-tuan pergi dekat alaman YouTube yang saya sebut tadi tu, kalau boleh cari yang bawah Akademi Tadabbur Malaysia, ada 21
video iaitu 21 siri cerita tentang syaitan. Dekat dalam tu banyak soalan yang dia tanya pada saya. Macam mana guna jin ini, macam mana baca mentera ni. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan kalau boleh tengok ke semua video-video tersebut. Kerana dah ada 21. Kejap saya tengok, ni dia punya link ke semua sekali itu. Dia ada playlist kat situ. Kita tengok ada 21 siri. Kak dah letak dah, Ustaz. Dah letak. Chat tu dah ada. Dalam chat tu dah ada. Kita tengok dekat chat tu. Ada dekat dalam ruangan chat tu. Kita ambil link ni, kita tengok. Daripada siri 1, siri 2, kita dah buat bedah buku. Memang Ustaz Abdullah Bukhari dia cerita tentang macam mana perang gerila dengan syaitan. Dekat dalam tu adalah pasal guna jin macam mana, mentera. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat dalam YouTube tersebut. Ya, ada 21 siri. Ada 21 video, tak silap saya. Okey, tuan-tuan boleh beli buku tu dengan telaga biru. Lepas tu, sampai tuan-tuan dengar video tu, memang Ustaz Abdullah Bukhari dia telah gunakan buku tu untuk dibentangkan. Jelas tuan-tuan puan, saya tunjukkan contoh siri 1. Dalam siri 1 tu, tuan-tuan tengok. Ustaz Abdullah Bukhari tunjukkan. Ada beberapa bab. Dia belajar, tuan-tuan belajar lah. Kita beli buku ni. Tengok. Kalau tuan-tuan nak tahu makluman je, tuan-tuan tengok. Sambil-sambil tu, tuan-tuan jadilah subscribers kepada Akademi Tadabbur Malaysia. Tak ada apa-apa pun, tapi sekadar tuan-tuan nak dapatkan maklumat video-video yang ada di-uploadkan. Okay, jadi saya minta maaf ya, saya tak dapat nak jawab soalan tuan-tuan dan perempuan. Pertama, saya memang sangat-sangat terbatas ilmu saya tentang bab-bab jin ni. Sangat terbatas. Banyak yang saya tidak tahu. Jadi, cadangan saya kalau boleh tuan-tuan lihat di YouTube seperti yang ada dalam ruangan chat tadi, tuan-tuan ambil link tersebut. Kalau boleh saya minta tuan-tuan hebahkanlah kepada semua kepada semua tentang link tersebut. Supaya apa? Supaya orang lain pun dapat manfaat. Okey, kita tengok last di situ tunjuk. Nampak tak? Siri-siri kan? Ada siri 1, siri 2, 3 sampai ke 21 tak silap saya. Sampai ke 21. Okey, tuan-tuan lihat maklumat ni, semoga dapat menjawab soalan-soalan yang saya tak mampu nak jawab. Jadi kita berhenti pengisahan kita setakat ini. Moga-moga Allah memberikan kita kebaikan yang banyak, Allah bagi kita rahmat, Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang boleh memberikan mudarat, memberikan kesan buruk dalam hidup kita, sama ada waktu malam yang gelap, sama ada orang-orang yang berniat jahat, al-sihir dan sebagainya. Dengan kita mengulang-ulangi membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas setiap hari. Kekurangan, kelemahan saya minta maaf. Minggu depan, siri akhir pembelajaran kita tentang tadabbur surah Al-Falaq. Kita ucapkan jazakumullahu khair kepada penganjur kita Daurah Muallimah di atas majlis ilmu kita pada pagi ini. Saya serahkan kembali pengisian kita kepada